A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Ismail dari Usuluddin Kaunseling Semester 7. Insya-Allah hari ini saya akan memberitakan tentang tajuk Al-Kharaziyah. Sebelum kita pergi lebih lanjut akan tajuk ini, saya akan menerangkan siapakah Al-Kharaziyah. Al-Kharaziyah ialah merupakan satu kumpulan pengikut yang menjadi murid kepada Abu Sa'id Al-Kharaz. Beliau juga mempunyai beberapa buah kitab yang bernilai dan beliau adalah salah seorang yang mempunyai pengaruh besar dalam aliran kesufian. Dengan sifat yang ada padanya itu, beliau adalah orang yang mula-mula memperkenalkan dan mengemukakan kefahaman tentang pengertian sebenar Al-Fana' wal-Baqa'. Walhal sebelum beliau mengalami dan menghayatinya Al-Fana' wal-Baqa', telah ramai ulama sufi yang membicarakan tentang hal keadaan ini. Beliau antara orang yang mungkin menyentuh aspek dari segi definisi, huraian, maksud tentang Al-Fana' wal-Baqa'. Kalimah Al-Fana' dan Al-Baqa' ada disebut berasaskan kepada dua ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama ini daripada surah An-Nahl ayat 96, iaitu qauluhu ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin, yang bermaksud apa yang ada pada kita binasa dan akan binasa ianya tak kekal, dan apa yang ada pada Allah Ta'ala sahaja yang kekal dan sedia ada. Melalui ayat yang kedua pula daripada surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, qauluhu ta'ala kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang bermaksud semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Menerusi ayat ini pada lafaz fanin yang saya tandai warna merah, itu apa yang difahami di sini ialah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa dan tidak akan kekal. Sebagai contoh, kita akan fikir tentang binasa apabila kita mati nanti dan semua akan hilang segala sifat fizikal pada diri kita. Manakala pada lafaz wa yabqa pula di sini iaitu ditujui kepada Allah Ta'ala yang memiliki segalanya. Sifat kebesaran dan kemuliaan padanya akan kekal, tidak binasa dari segi diri zat kesempurnaan Allah dan kekal, dan sifat bersendirian juga akan kekal pada Allah Ta'ala. Oleh itu, apa yang kita fahami secara literalnya begitu, manakala dari konsep tasawuf Al-Quran Al-Fana' wal-Baqa' ada makna yang khusus baginya dan mesti difahami pada akar umbinya dahulu. Seterusnya, apabila disebut fana' wal-baqa' ini, terdapat dua aspek makna yang dibicarakan. Yang pertama dari segi aspek ilmu atau definisinya, manakala yang kedua dari aspek pada halnya atau keadaan yang memiliki sesuatu perkara dari hal itu. Dari kedua aspek inilah jadinya fana'
wal baqa. Seterusnya kita pergi kepada maksud ahli zahir. Ahli zahir ialah yang merujuk kepada orang yang hanya mempelajari ilmu-ilmu zahir sahaja seperti fiqh atau hadis, yang mana mereka hanya memfokuskan sesuatu itu dari sifat zahir sahaja dan tidak fokus pun pada aspek makna yang khusus. Jadi mereka ini golongan yang keliru akan makna istilah fana dan baqa. Dan seterusnya akan diterangkan pula tentang baqa pada aspek ilmu yang mempunyai 3 jenis. Yang pertama iaitu kekal sesuatu itu pada permulaannya dalam keadaan tiada, dan kekalnya sesuatu perkara itu di akhirnya dalam keadaan fana. Maksudnya di sini ialah kekal pada permulaan dan perakhiran dalam keadaan yang tiada. Seperti contoh dunia. Dunia ini pada mulanya tidak ada semasa ketiadaan alam ini sebelum dijadikan adalah sifatnya adalah kekal. Sifat kekal alam ini adalah dikatakan alam sentiasa ada kerana ianya ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga alam ini dibinasakan pada hari kiamat. Yang kedua pula ialah kekal sesuatu perkara itu dahulunya tidak ada. Sekarangnya baru ada. Walau bagaimanapun dari segi baqa yang kedua ini, ianya ditakrifkan sebagai tidak binasa sampai bila-bila kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghendakinya untuk kekal dan tidak binasa seperti syurga dan neraka dan hari akhirat. Contoh inilah membawa kepada kekal dan tidak akan binasa sampai bila-bila. Makna kekal yang ketiga pula adalah kekal Allah Ta'ala senantiasa pada zatnya dan sifatnya, dan ianya akan ada sampai bila-bila. Maksud kekal Allah Ta'ala itu ialah Allah sentiasa ada dan tidak boleh dibandingkan dengan sifat Allah Ta'ala yang lain. Seterusnya kita lihat kepada makna fana dan baqa dari sudut ilmu. Al-fana dari sudut teori atau baharu adalah binasa, yang mana apabila tiba waktunya dunia yang kita miliki sekarang ini akan binasa jua dan tidak kekal seperti contoh kematian. Okey, kita tengok kawan kita hadir ke kelas elok-elok sahaja, pada keesokan harinya kita dapat tahu dia sudah tiada, itu matilah. Oleh itu, kita haruslah fahami pada makna ilmu bahasa merujuk kepada makna zahir dan literalnya harus kita fahami. Dari Al-Baqa pula, sudah kita ketahui secara teorinya, kehidupan di akhirat akan kekal dan tidak akan pernah binasa dan akan senantiasa ada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki untuk diadakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala iaitu wal akhiratu khairun wa abqa, yang membawa maksud hari akhirat adalah lebih baik dan kekal dengan lafaz abqa. Kesimpulan dari makna fana dan baqa yang dijelaskan di atas tadi secara ilmunya merujuk kepada literalnya begitulah, dan ianya akan merujuk kepada perkara yang boleh dicapai oleh panca indera kita. Okay, mari kita lihat pula tentang al-fana dan al-baqa dari sudut hal, yang bermaksud sifat keadaan ataupun binasa sesuatu itu dalam keadaan. Sebagai contoh, sifat jahil itu akan hilang dalam diri kita, maka sudah pasti akan timbul sifat hal, iaitu keadaan dalam diri kita itu sifat orang yang berilmu dan ingin tahu. Jahil di sini dimaksudkan lafaz
yang digunakan adalah tepat bagi kita tak mengetahui akan sesuatu itu. Bila kita memperoleh ilmu, kita akan tahu dan rasa ingin tahu untuk binasakan sifat jahil dalam diri kita supaya binasa inilah dikatakan fana tetapi kita tetap ada. Okay. Bagi contoh yang kedua pula adalah ketika seseorang itu melakukan taat dan sentiasa dekat kepada Allah seperti kita berzikir, maka hilanglah segala maksiat atau kelalaian pada diri kita. Adapun jika melakukan maksiat akan hilang jua sifat taat kepada Allah. Dengan ini, fana adalah maksiat, baqa adalah sifat taat. Sambungannya lagi, apabila seseorang hamba itu merasa fana lenyap dirinya, segala sifat-sifat mazmumah yang ada pada seseorang manusia itu pada ketika itu kekallah dia berada memiliki sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Sifat memiliki ini sifat bukan memiliki tapi merasa kesempurnaan Allah dengan sempurna sebaiknya. Apabila seorang hamba itu dapat membebaskan diri daripada keburukan sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya, walau sifat itu ada pada dirinya. Secara kesimpulannya, sifat fana dan baqa ini kita kena fahami secara literalnya. Kedua konsep fana dan baqa dengan betul dan mudah untuk kita fahami dengan sejelasnya apa yang dimaksudkan. Setakat itu sahaja. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.